Berikan kita kesempatan pada pagi ini untuk dapat solat subuh berjamaah. Jika ada orang lain ramai lagi tak bangkit dari subuh. Dan Nabi menyebutkan solat subuh dan solat isya ini adalah dua solat yang mana orang munafik tidak akan datang solat. Jadi sekiranya kita ni boleh datang subuh, terhindarlah ciri munafik. Disebut juga dalam hadis menyebutkan walau ya'lamuna ma fihima, kalau kamu tahulah kelebihan sembahyang subuh dan sembahyang isya jemaah tadi, la atauhuma, kamu akan datang juga ke surau masjid walau habwa, walaupun merangkak sekalipun. Alhamdulillah kita dalam majlis ilmu ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil 'ilmi ridan bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat akan melemparkan sayapnya kepada orang yang belajar ilmu ridan bima yatlubu, karena meredai akan apa yang dipelajari. Sebab itu para sahabat dulu duduk dengan Nabi ini di rapat-rapat. Kalau jatuh daun ni, dia tak jatuh atas lantai. Ini kalau kita duduk rapat ke dinding, tu lain macam baru. Kuliah saya tengok tiap-tiap hari dah. InsyaAllah. Lepas ni kena ubah sikit cara kan. Cari dinding, cari tiang, tak apalah kadang-kadang. Tapi kuliah subuh ni orang panggil kuliah naum, kuliah tidur. Sebab apa? Ustaz seorang ni ceramah, ada yang tidur habis. Lepas tu kalau saya rendah tone macam ni, maka saya seorang pada dia. Bila saya tutup majlis, segur. Macam orang khutbah Jumaat lah, ittaqullah, dia pun klik. Ngantuk lah. Ittaqullah tu jadi doa tidur. Ittaqullah maksudnya takwalah kepada Allah. Tutup khatib sebuah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya ada orang juga yang bertakwa tapi tak sebenar-benar. Allah sebut dalam Quran ayat lain, haqqa jihadi, berjihadlah dengan sebenar-benar jihad. Maksudnya ada orang jihad tak betul-betul. Macam kita solat, ada juga orang solat tak betul-betul solat. Hak mengaji, ada juga mengaji tak betul-betul mengaji. Lebih kurang baca Quran separuh hati je. Macam mana nak ngalir air mata? Semayang pun sama. Dan kadang-kadang ikut dah saja. 5 waktu je dibuat sudahlah. Akhir waktu ke, dan terlepas waktu ke, alhamdulillah. Dan tak boleh buat mana pun solat. Kalau kita sakit, dan tak boleh diri duduk, tak boleh duduk, dan jangan tinggal ni duduk hospital. Tengok hospital Kelang pun. Berapa banyak yang tak solat semayang? Tak solat semayang pun. Berapa banyak yang tak solat waktu sakit? Duduk kat awak padahal suspek denggi juga. Dan betul. Bukan ada apa pun. Tak solat dah. Dan apatah lagi yang bergantung kaki apa semua atas koma. Koma memang tak ada. Koma nak solat. Dan kalau koma bangun, kejut doktor. Jadi nak bagi tahu kepada kita, iman itu adalah yang paling penting. Keimanan itu masalah. Ini kita sebut pagi ini permasalahan iman, qadaya al-iman. Sebab kita nak melahirkan nahwul jil muslim, ke arah melahirkan generasi muslim, ataupun sebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi al-Imam, jilul nasrul mansyud, generasi kemenangan yang diimpikan. Ini yang kita nak. Kita ni hidup tak lama, tapi lepas-lepas ni generasi kita macam mana? Kalau orang dulu ni jangan mati anak, biar mati anak, jangan mati adat lah, macam-macam. Nak jaga adat. Sekarang ni kita tak nak jaga adat, kita nak jaga Islam. Islam ni bagaimana? Mungkin waktu kita hidup ni tak sempat tengok kemenangan Islam. Mungkin anak-anak cucu-cucu kita nak tengok. Mungkin zaman dia orang nanti terlaksanalah undang-undang hudud qisas, ta'zir sebagainya, menjadi kerajaan Islam, daulah Islam. Itu kita nak. Yang mana Allah sebut dalam Quran supaya kita tidak tenggelam dalam hidup dunia ini. Kita kena sedar sebab kita ni dalam
pemerhatian Allah. Kita hidup dalam dunia ni, dia adalah exam, adalah satu peperiksaan. Malaikat Raqib Atid catat. Allah ada tengok. Ya, hari ni main subuh boleh tak pergi masjid? Belum subuh boleh tak bangun qiyam? Lepas tu boleh tak solat duha? Lepas payah ni macam lepas ni habis kuliah ni, nak solat duha pukul 7.30 pukul 8 ni. Bukan semua orang boleh solat duha. Nah, betul Allah sebut dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salat, mintalah tolong dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun, tapi sabar dan solat ni berat, susah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk saja. Dan tapi kalau orang sejenis tak khusyuk solat apa sebagainya, dan dia pula iman ni makin lama makin kurang, orang iman ni makin hari makin tambah. Iman yazid wa yanqus, iman ni tambah kurang. Jadi macam mana kita nak tambahkan iman? Kan? Cukup ke hanya datang masjid surau gitu saja? Paling kurang tu apa? Ni kalau masjid surau datang salah juga. Kan? Yang paling penting ni nak menegakkan kalimah Allah. Jihad tu maksudnya li'a'la'i kalimatillah, menegakkan kalimah Allah. Sekarang ni orang sebut jihad, dia ingat pegang saja. Itu salah. Jihad ni nak menegakkan agama Allah, menjatuhkan taghut, menjatuhkan selain daripada Allah, menjatuhkan kemungkaran, kemaksiatan sebagainya. Itu tugas kita. Ya. Ini Allah sebut dalam surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, nescaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Surah Al-Isra dan surah Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi. Dan Allah sebut bagaimana Allah men-Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang agung. Jadi bila Allah sebut begitu, janganlah kamu ni waktu dalam dunia buta dah. Bukan buta mata, buta mata hati. Ini banyak buta. Cuba tengok kita sekarang. Cuba kira orang muda yang datang suruh berapa orang. Saya rasa saya lah paling muda untuk bersuara dulu. Hal lain tak ada. Hal lain semua pagi-pagi semua 5 series, 6 series. 2 series tak ada. 20-an, belah-belah 30-an, payah. Banyaknya 50-an, 60-an. Hak jenis boleh dapat duit EPF. Dan 50 ke atas. Dan bukan kata tak boleh datang, bukan kata ustaz saya datang, ustaz tu. Bukan, maksudnya mana anak-anak muda mana? Tak ada. Dan dia pun tak nampak kepentingan solat Jumaat ni. Bukan dia orang lain ustaz pun sama. Ustaz pun kalau malas sama lah juga. Kalau ustaz ni ada kuliah subuh, dia datang subuh. Kalau tak ada kuliah subuh, mampu hidup ke rumah. Betul kan? Tak boleh. Semua orang dia kan istiqamah. Saya kira dia sampai dia engineer ke, dia doktor ke, dia datuk ke, dia sultan sekalipun, dia YB tak YB pun, datang semayang. Dan ini tanggungjawab sebagai orang Islam. Dan kita sebagai orang Islam, jangan kita ni buta mata hati dalam dunia, nanti akhirat esok lagi buta. Dan masalah orang sekarang ni dalam bab ibadah, insya-Allah dia tahulah, boleh kisahlah bab solat, puasa, ibadah yang biasa orang nampak. Tapi dalam perjuangan Islam, ramai orang tak nampak. Nak kena berjihad. Dia berjihad ni di Palestin. Malaysia pun berjihad juga. Kan? Kita buat program-program kesedaran masyarakat, adik-adik, anak-anak ni nak cuti sekolah dah. Kan? Macam mana kita nak tarik? Kan? Bagaimana pula orang gemas ke, orang tua ke, ataupun macam-macam. Kalau tengok orang buat program-program maksiat ni banyak dah. Menarik dah. Menarik. Siap dapat tiket wayang free lah, siap dapat duit pula. Teka bunyi crank, teka bunyi crank, bunyi apa? Orang pun telefon, tak dapat teka, naik 2,000, naik 4,000 kan. Teka lagi, teka lagu kan. Dia buat lagu sikit kan. Ni siapa yang nyanyi lagu ni? Cuba kalau tukar semua benda tu, teka nama kitab Ihya Ulumuddin ke apa contoh kan.
teka nama ulama. Allah, kan bagus. Ini mengarut. Pagi-pagi duk main kakak lah, duk kisah lah, pola. Pagi-pagi ni tuntun hati kita ni, dia nak Quran dulu. Kan? Ni kita duk baca surat khabar, utusan lah, berita harian lah, Metro lah, Sinar lah, Kosmo lah, The Star lah, The Sun lah, The Moon. The Moon lah. Semua surat khabar nak baca. Hak Quran satu lai rupaya. Kenapa itu? Sebab iman dipayah. Ya. Sama lepas ni kalau tuan-tuan lepas habis kuliah ni, balik rumah kan, cuba ambil Quran letak. Payah nak buat macam tu. Ambil Quran letak, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit perut. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar masih lemak tak? Ada terus. Perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Orang cakap masak. Tadi tu. Macam-macam cubaan, dugaan daripada syaitan. Dia takkan baginya nak buat ibadah ni, nak buat taat pada Allah, takkan bagi. Kalau perempuan nak pakai tudung, dia akan tengok. Ini kalau labuh sangat macam ustazah pula. Naik sikit. Nampak dada pula. Ada perempuan dah tutup ala juyubihinna. Ya. Tutup dada mereka. Sini insya-Allah lah luar-luar saudara mara kita. Ya, adik-beradik kita. Ya, sepupu bapak kita. Dakwah itu tak ada. Hak jenis rajin datang semayang kuliah ni ramai dah. Lepas tu balik duduk saja, tu masalah. Orang sini dah lah, orang kat Papua New Guinea. Kita ni ilmu banyak dah Allah bagi. Dakwah tu buat dah. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tarbiyah, dakwah, wasiasat. Ya, di agama ni dengan negara ni dia tak berpisah. Ad-din wa daulah tauhaban. Agama dan negara itu berkembang. Ya, iqamatud din wa siyasatud dunya. Tegakkan agama dan tadbir dunia itu dengan agama. Tapi sekarang ni orang tadbir pun agama ke tidak? Ya, nak marahi sistem Islam, nak raih lagi Oktoberfest tu, atas dedok lah apalah, tak habis-habis. Ya. Benda hak jelas haram nampak macam tak haram. Ya. Lepas tu dia pusing-pusing pula. Dia kata ustaz, ulama ke apa, jangan duk hukum orang sangat, duk marah-marah. Ayuan touch dulu. Memang marah ada pun. Dah. Kalau hang touch the Quran tak apa. Dah. Ni touch dulu. Lepas tu, ni sebenarnya binatang juga kita nak raihkan dia. Dah. Dalam banyak binatang, kenapa anjing kita hina lah? Siapa hina? Kan? Bukan kita jumpa anjing langgar kereta, tak ada. Dah. Dia memang tak boleh pegang. Hukum bagaimana? Dia kalau kita ni buat undang-undang dunia, ramai orang ikut lah. Kalau JPJ macam ni, nunggu plate lah. Tadi pinggang keledar, ada lesen, ada road tag. Oh, sampai kalau tak ada road tag tu, tak boleh bawa kereta ni, nanti bahaya. Nampak? Undang-undang apa nama jenayah sebagainya. Bawa dadah ke senjata tajam ke apa, takut nanti kena tangkap polis. Dan tapi undang-undang Allah, orang buat lebih kurang. Bila ulama sebut gini hukum, dia kata ulama ni jangan sempit sangat. Dan jangan sempit sangat. Lepas tu nak ikut siapa? Lepas tu pepatah Arab kata laulal ulama lasara nas kal bahaim. Kalau tak ada ulama ni, manusia jadi macam binatang. Jadi macam tak tahu apa hukum hakam, tak tahu. Cuba tuan-tuan tengok masyarakat barat, masyarakat Jepun ke Korea. Dia memang maju, tapi Korea, Jepun sembah matahari lah, sembah tokong lah. Dia memang maju tapi akidah tak ada. Ya. Jadi macam orang bingung nak sembah apa tak tahu. Lah kalau tak ada sembah apa-apa. Ya. Orang masyarakat barat apa sama. Dia punya gereja ni sampai kena jual. Tak ada siapa nak datang gereja. Kita pun sampai tahap macam tu. Ya. Kalau sekiranya orang dah tak nampak lah kepentingan masjid ni. Ya. Sebab Nabi mula-mula di Madinah dibuat masjid dulu. Ya. Kita datang masjid ni tengok hari apa. Kristian datang gereja hari apa? Ahad. Berapa kali seminggu? Minggu sekali. Yahudi datang masjid, datang kuil dia hari apa? Hari Sabtu berapa kali seminggu? Minggu sekali juga. Orang Islam datang masjid hari apa? Hari Jumaat, seminggu sekali juga.
Lebih kurang kita dengan Kristian contohlah. Kalau semain Jumaat pun tak datang lah, main Jumaat je datang. Ramai penuh. Lepas tu nak tunggu ramai lagi awal Ramadan, main tarawih. Main Isyak dah lagi, main tarawih dulu. Tarawih itu sunat. Ini masalah kecangan masyarakat. Dia buat ikut dan beragama. Ini masalah. Dan kita pula terpisah gap antara kita masyarakat. Hak jenis masjid, hak jenis kan disko. Hak jenis judi. Hak jenis duduk ke Thailand. Judi kita mabuk arak pun. Kita kena pecah. Sebab tu kalau kita nak dakwah ni, dia kena luar daripada masjid surau. Buat aktiviti lain pula. Masjid surau ni ambillah kuliah terus kan. Contoh kita buat kempen menutup aurat, buat dekat depan pertaman tempat ni kan. Saya buat ni di Tasik insya-Allah. Buat solat Jumaat tu. Ya. Kita buat tazkirah santai anak muda bersama murabbi. Dah ada tak nak datang masjid, takkan nak bawa masjid heret kat tepi Tasik tu. Kan? Kita buat program tepi tu. Azan kat masjid tu. Dekat masjid kat Tasik tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Waktu azan ni, duduk dah habis tu. Betul. Kita ingat dalam hadis ni Nabi sebut ada satu makhluk dia lari waktu azan. Tu setan lari ketut-ketut. Kenapa abdu ni lagi-lagi juga? Kelak kita ketut-ketut. Sebab dia dah buat maksiat kat situ. Dia kata saya bukan buat maksiat Ustaz, saya pegang-pegangnya pecintaan cintun saja. Pegang-pegang pun haram. Dia orang duk nampak maksiat ni berzina je maksiat. Hak pegang, hak cium, hak peluk, ni tak, ini biasalah bercinta. Lepas tu duk dengar lagu macam-macam. Lautan api sanggup berenang, subuh tak sanggup kubi. Tu masalah. Hak cinta, sebab kita ni dirosakkan pemikiran umat manusia dengan cinta, dengan hiburan. Kita tahu semua, tapi kalau fikir-fikir balik, seronok dia. Contoh macam suami isteri, banyak kes. Sekarang ni ada WhatsApp apa semua. Dia buat grup alumni universiti ke college. Dah kali buka-buka, awet. Nampak. Awet halam. Lepas tu duk mesej lah, telefon lah, apalah. Lepas tu isteri kat rumah lah. Nak cerai lah pula. Isteri bersama. Dia kalau tidak ada iman dalam hati tu, kan? Dia tengok-tengok, lah, Pak Ulama dah contoh lah kan. Ni tak apa subuh-subuh ni. Nak bagi sebuah ni, sebuah macam ni pun ada tidur lagi. Contoh lah kan. Nak buat macam mana tahu. Nak ceramah biji kot, boleh kan. Saya ceramah sampai saya berjalan. Tuan-tuan, saya tanya soalan saya. Boleh tak buat itu? Setiap motivasi tu kan. Dia kena ubah juga sekarang kan. Jadi apa tadi tu? Tu hak pasal suami isteri tu. Jangan duk cari lain dah. Kita dah ada suami, dah ada cukup lah. Kita nak romantik, nak apa, suami isteri, bukan sebelum kahwin. Ni yang lebih sangat romantik sebelum kahwin. Sebab tu jadi rosak rumah tangga. Terbayang-bayang dengan nostalgia lama. Dengar lagu pula dekat apa, Sinar FM, bersama saya DJ Lee. Ni kisah-kisah cinta. Contoh habis lah. Dah main cinta sana, cinta sini, cinta situ. Tak payah. Sebab ni yang merosakkan iman kita. Kita ni nak ke depan. Nak menegakkan Islam dari segi ekonominya, politiknya, sosialnya, rumah tangganya, dari segi pertahanannya, dari segi perubatannya, dari segi kemajuan sains dan teknologinya. Biar maju. Kita ni orang Islam, kita ni masih lagi tahap 30-40 tahun ke belakang daripada barat. Dari segi teknologi. Sebab apa? Kita tak ke arah tu. Kita nampak Islam ni hanya dalam bab ibadah. Tidak nampak Islam lebih maju sampai naik ke bulan ke apa. Dia kena ke arah tu. Biar nampak Islam ni boleh lebih menandingi daripada Donald Trump tu, Warren Buffett ke apa tu. Dia nak kaya dia buat apa? Dia judi gitu lah. Main pelacur jeruk. Kita nak kaya sebab apa? Kita nak bayar zakat. Kita nak bina hospital, bersalin untuk orang perempuan. Sekarang ni kalau perempuan bersalin macam mana? Main tawakal je. Doktor lelaki ke, doktor Bengali ke, apa tak tahu. Tak boleh, tu tanggungjawab suami tu. Suami
dia wajib cari doktor nas semua perempuan. Dah. Sebab aurat ni dia banyak jenis. Kemaluan ni aurat mughallazah. Suami je tengok. Dah. Ayah mak pun tak tengok. Dah. Ni tiba-tiba doktor main tengok. Contohlah, ada doktor sini, bukan kita nak sebut doktor tak boleh, tidak. Tapi kewajipan ni bagaimana? Lepas tu kalau tuan-tuan pergi beli kat kedai cari buku dilema aurat wanita ketika bersalin yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Zaharuddin Muhammad. Kenal Ustaz Zaharuddin, kenal orang? Tak kenal orang. Jimbaran ada Jimbaran. Dia orang muda benar. Jadi nak sebutnya orang minta bersalin di hospital ni masalah. Sebab kadang-kadang nurse, ada nurse lelaki, kadang-kadang doktor pula, emergency pula, tak tahu siapa main doktor lelaki, tak boleh. Dia nak bersalin macam mana? Tu yang jadi susah. Lepas tu kita ni sekarang pula apa-apa sikit operate, apa-apa sikit operate. Tu masalah. Dah. Buat normal dulu, usahakan dulu macam mana. Kan kita ada herba ke apa, jamu ke ataupun dari segi hospital macam mana. Dah. Dia jangan nak pergi untung saja. Dah. Kalau kira sekali lintah main 3,000 sekali operate, 10 orang 30,000. Lagi banyak aku operate tahun ni, lagi banyak untung aku. Tak payah. Ni rosak. Bila masyarakat semua fikir pasal duit, pasal keuntungan, semata-mata tanpa fikirkan tentang nasib pesakit atau nasib umat Islam, dia rosak. Sama juga businessman. Kita nak semua ni ulama ke, ustaz ke, engineer ke, doktor ke, semua ni yang Rabbani. Rabbani maksudnya yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbaniyin. Itu kita nak yang sentiasa bertaubat, yang sentiasa berzikir, yang Allah sebut dalam Quran itu sifat, yang sentiasa sujud pada Allah, raki'un sajid, dan rukuk pada Allah, sentiasa istighfar, selawat. Ini kita nak. Nak jadi Perdana Menteri pun, ahli politik yang sentiasa taat pada Allah, dia tu lebih takut Allah daripada rakyat dia. Sebab tu jadi YB, Parlimen Kedul, dia lebih berhak, dia lebih wajib, dia kena jadi Tok Imam main Jumaat. Lepas tu baca khutbah, sebab dia pemimpin situ. Yang ni kita ahli politik lain, Tok Imam lain, macam dia lain. Itu jadi rasuah politik, wang lah apa. Rosak lah. Sebab kita memisahkan kehidupan kita dengan agama. Allah sebut banyak dalam Quran. Kita tengok dalam hukum fiqh, kaitan hukum fiqh ni dengan akidah ni banyak. Termasuk kehidupan kita sehari-hari yang dalam doa bersama. Contohnya Allah perintahkan kita ni bersuci. Dan sebagian daripada tuntutan iman. Allah sebut apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang beriman, yang Allah panggil, wahai orang beriman, bila kamu nak salat, basuh muka, basuh tangan sampai siku sebagainya. Ada ayat. Nampak? Ada kaitan. Bab ibadah insya-Allah kita nampak. Tapi bab kehidupan, contoh dalam bab sebelum bagi kita sebut dalam bab sembahyang zakat. Allah sebut dengan ayat beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat. Contoh dalam surah An-Naml ayat 3, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Iaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin beriman pada hari akhirat. Maksudnya orang yang solat dan bayar zakat, beriman akhirat. Dia betul-betul beriman. Sekarang ni kita banyak orang tak beriman. Dia solat, puasa, zakat tak nak bayar, income tax dia bayar. Ataupun dia zakat, puasa, sembahyang, haji tak nak pergi, nak cor sana sini dulu. Ataupun semua dia buat rukun Islam tu, sembahyang, puasa, zakat, haji. Yang ni pun asal je Islam. Bukan kata semua lagi tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita banyak lagi. Amar ma'ruf nahi munkar, nak berdakwah, sebagainya nak. Kalau kita kata rukun Islam saja tak cukup. Tuan dia macam tiang rumah. Kita kata rumah siap dah, datang rumah, tiang. Mana kipas, mana bumbung,
mana pintu, semua tak ada. Tak payahlah, rumah saya tiang saja. Islam pun macam tu. Dia bukan tiang saja, tak boleh. Ya, tapi tiang tu pun ramai orang tak kuat. Solat contoh, berapa ramai orang tak solat. Ya. Yang ni yang kita nak tekan. Bukan duk sibuk dengan tangan, duk tahiyat duk pusing ke kanan, pusing ke kiri. Nampak? Lepas sembahyang nak zikir kuat ke zikir slow. Subuh nak baca kunut ke tak nak baca kunut. Tahlil yasin bid'ah ke tak bid'ah. Duk sibuk benda. Ya. Yang kita lebih sibuk ni benda usul ni, orang sembahyang pun tidur. Ya. Hak sebut kata zikir lepas sembahyang, selawat kuat tak kuat lah apa. Kan? Sekarang ni orang bukan buat selawat, buat zikir, sembahyang pun tidur. Orang sembahyang pun tidur. Akidah pun salah banyak. Tengok akidah sekarang ni. Tu baru ni Ustazah Maria Carey datang. Siapa pergi? Muslimah ada pergi? Dengar tazkirah. Ustazah Maria Carey, siapa pergi bantah? Itu suatu kesesatan yang moden, tuan-tuan. Kalau ayah PIN buat konsert ni, tu orang tangkap lah. Tangkap siap lah. Ayah PIN buat apa? Kan? Ni Maria Carey datang tak tangkap pun. Anugerah skrin pula. Kan? Dia pegang dia punya trofi. Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Seronok. Alhamdulillah. Pakai skirt pun kita nak pakai. Kan? Kalau pakai skirt pun dah tak tu aurat lah sebenarnya. Kan? Bagaimana artis-artis ni boleh buat rencana ataupun orang ditaja sebagai pakaian dah teruk gila macam tu. Tiba-tiba dia pula ustaz pakai sekeban sebakul pun tetang beli. Kan? Ustaz mana tak tahu lagi cari lah. Kan? Itu bukan maksiat kan? Kita nak tanya. Lepas ni anugerah apa lagi? Bintang harian, anugerah apa lagi? Banyak lagi anugerah. Kan? Kemaksiatan dibuat secara terang-terangan dan orang kata benda tu biasalah, hiburan sah. Biasalah. Kan? Nampak? Ni bahaya kita ni. Dan pemikiran kita dah rosak. Kita memisahkan Islam dan hiburan, Islam dan ekonomi, Islam dan sukan, Islam dan politik. Semua dah terpisah. Jadi Islam tu apa? Mayang, puasa, kahwin, kan? Urus jenazah, tu saja. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kan? Tu saja. Kan? Hal lain tak ada lah. Ni masalah. Kan? Bila main badminton, pakai seluar pendek. Pak Haji, malam jumpa kuliah maghrib. Ini nampak pakai seluar pendek. Ustaz ni main badminton, takkan nak pakai jubah. Masalah. Main badminton pakai seluar pendek. Kan? Main bola tu main. Tak boleh, tu aurat lah. Kan? Biar ke mana pun. Kadang-kadang bukan kata main badminton, balik masjid pun sama dah. Balik masjid dia ambil kain dia tarik sampai atas betul. Kan? Pak Haji, apa nak pergi mana tu? Baliklah Ustaz. Kan? Ustaz tinggi sekarang kain. Ekor Ustaz, ekor. Ekor naik motor brrrr, jadi ekor masuk. Kan? Angkat tinggi. Ada muslimat, ibu-ibu bersama. Kan? Jangan kita naik motor pun semua ni tak pakai seluar pun dalam. Dah lah kita pakai telekor semayang masjid tadi elok. Tiba naik motor angkat tinggi, nampak putih semua. Putih melepak ke, apa ke, kurak ke apa semua nampak kan. Contoh kan. Pakai seluar. Kan? Jangan bila balik solat buat maksiat pula, buat dosa kepada Allah lah. Kan? Dia kena nampak maksiat ni semua dosa lah, mudah. Jenayah di sisi Allah. Kan? Banyak sekarang ni orang tak nampak buat dosa itu jenayah. Macam tinggal solat. Tinggal solat ni jenayah lah. Tapi kalau tuan pergi balik polis, pergi report. Tuan, ni saya dekat kamar segi. Kan? Orang ramai tak solat. Tuan pergi tangkap dia tu. Ditangkap lah. Dia kata apa? Tak solat. Nak buat laporan? Tak payah buat laporan lah. Saya pun tak solat. Polis tadi pun tak solat. Contohlah kan. Bukan semua orang kan. Sebab dia bukan satu jenayah. Tapi di sisi Allah satu jenayah. Dosa besar tinggal solat ni. Lantarkan solat muta'amidan faqad kafara jihara. Siapa tinggal solat dengan sengaja maka dia ni kafir terang-terang. Ya. Kena didik polis kita, askar kita ke arah. Dan display bagus display. Ya, saya pun dulu bekas kadet polis kita. Ya. Kita berkawan ni sebelum subuh kita kawan. Pukul 3 pagi kawan. Kan. Lepas tu kita pegang payung sultan ni. Dulu kita kan. Ada dalam tugas. Payung ni tak boleh gerak. Kalau nak batuk, nak bersin, jangan buat pasal kat situ. Gerak. Payung yang gerak. Kan? Kalah macam orang sembahyang.
nak boset, tak boleh. Betul pi. Dan orang lain pula ambil payung, kita berjalan. Jalan pula bukan boleh melangkah macam tu. Set satu. Set. Dah masuk tanah, dah keluar dari istana. Baru boleh jalan. Kalau dah jalan macam tu. Oh, bukan main hormat. Memang dari segi ada istiadat macam tu. Tapi kita dengan Allah macam mana? Semayang Allahu Akbar. Kita mangga kopi awak. Gau kaki pun. Macam-macam. Duk tengok pula, dia tengok jam. Semayang. Duk tengok. Dia jadi kata orang. Enggak. Yang ni masalah. Itu tak display dalam bab solat seperti itu. Sebab itu kita tak nak memisahkan. Contoh dalam bab sukan. Kan? Kenapa orang sampai tahap boleh pakai baju renang kan? Boleh pakai baju gimnastik tu. Terbonjol sini tu. Ini bukan orang lain, ni orang Islam ni. Kan? Lepas tu dia suruh ustaz doa selamat, Buat apa? Ni sukan ni. Nak dapat apa? Nak dapat emas. Lepas tu main apa? Main berenang apa semua ni lah. Berenang pakai apa? Pakai seluar kecil. Perempuan pakai apa? Pakai bikini. Lepas tu nak doa apa? Doa selamat. Ni doa selamat ke tak selamat? Ni doa tak selamat namanya. Kenapa kita orang Islam sanggup membiarkan orang Islam bermain mainan ataupun sukan yang menghina Islam itu sendiri? Contoh orang perempuan elok pakai telekung, baju jubah elok. Tiba-tiba kita ada tengok orang perempuan masuk dalam TV gimnastik, lompat kat tu nama apa, Syarifah lah, Siti lah, apa lah kan? Nampak luar, belakang apa semua. Kita tak rasa terhina ke? Tapi orang tak rasa begitulah. Orang kata tu sukan sah. Sukan. Nama. Ya. Sampai terkejut. Berenang dan pakai sepeda lelaki. Ya. Dia pun Tok Imam buat macam tu. Buat kebiar aku tengok. Orang kata pasal Tok Imam ni. Nampak? Sebab orang kata Tok Imam dia tak boleh buat. Dia tu orang lain tak boleh buat. Tak boleh. Semua orang tak boleh buat. Ya. Nampak? Orang pisahkan Islam dan sukan itu. Sampai sekarang orang tak rasa bersalah. Yang buktinya orang tengok main bola tu kan, berebut sampai lompat pada tingkap apa semua tu, nak rabat dia punya pagar, nak beli tiket berapa ringgit, RM40 nak masuk final. Cuba berdebu macam tu, masuk masjid ada. Oh, aku nak masuk semayang subuh ni, lompat tak perlu. Sebab Nabi kata, kalau kamu tahu semayang kelebihan solat pertama, duduk saf pertama, kelebihan muazzin jadi Bilal, kamu akan berebut-rebut dan mengundi nak jadi muazzin tu Bilal, ataupun kamu nak duduk saf pertama kan? Bukan berebut-rebut nak tengok bola tu kan? Itu masalah kita salah faham kan? Kita dah terikut dengan dunia semasa ni kan? Sama juga ahli politik ke apa, dia jangan pisahkan dengan agama dengan Islam ini kan? Sampaikan dia dah tak ada apa lah kan? Dia fikir macam mana ekonomi nak naik bagus, dan macam mana nak kita nak bersaing dengan negara-negara maju bagus. Tapi bagaimana nak tarik rakyat kepada Allah, itu dia tak fikir. Bagaimana nak turun harga kereta, dia fikir. Nak turun harga minyak, dia fikir. Bagaimana nak senangkan rakyat, rumah kos rendah, alhamdulillah bagus. Memang Islam ajar pun. Tapi yang paling penting, nak tarik manusia ni ke arah Allah. Itulah ahli politik yang sebenar. Itu Nabi ajar. Nabi ni bukan ahli politik. Nabi ni presiden, Nabi Perdana Menteri, Nabi Menteri Dalam Negeri, Nabi Menteri Kewangan, Nabi lah mufti, Nabi tu imam, Nabi Rasul, Nabi itu Nabi, Nabi itu doktor, Nabi itu hakim, semua Nabi kan? Kita tak rasa bangga dengan Nabi. Tiba-tiba nak rujuk dengan orang luar, tak Jokowi mana lah dah, rujuk dengan Endogan mana lah, rujuk kat Ganushi lah dah. Rujuk Nabi dulu, macam mana Nabi buat, sahabat buat dah. Ada rujuk sangat Jokowi lah. Kalau Jokowi kata nak padam, nak masuk di Parlimen Agama, mampu apa tu? Dia nak berpolitik ni boleh, kita nak ambil yang lain contoh. Tapi yang paling penting ambil contoh Nabi lah, para sahabat, Khalifah Ar-Rashidin ya. Ar-Rashidin disebut Ar-Rashidin, yang diberikan hidayah, diberikan panduan Allah ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali,
Sayyidina Umar Abdul Aziz sebagainya. Ambil contoh dia. Bagaimana umat Islam boleh sampai Rom Parsi, boleh sampai Utara Afrika, boleh sampai China, India. Macam mana boleh tersebar Islam macam tu? Kan? Besar sungguh negara Islam tu. Kita ni Malaysia, cuba tengok dekat peta dunia. Malaysia besar Malaysia. Malaysia ni kecil, besar asam jauh. Satu pun tak boleh nak takbir dengan baik. Apatah lagi nak sampai Rom Parsi, India, Afrika, semua ni. Sebab apa yang para sahabat dulu hebat sebagainya? Sebab mereka ni mengamalkan Islam dengan baik. Tuntutan Islam itu dibuat dengan baik. Contohnya dari segi kebajikan, dari segi zakat, digembleng dengan bagus, dengan baik sekali. Dia punya wakil-wakil rakyatnya, gubernur Sayyidina Umar, ada yang dapat list fakir miskin. Padahal dia dapat gaji, cuma dia ni semua dia bagi kat rakyat, bagi rakyat. Lah kali bila Sayyidina Umar tanya dia punya ni bahagian audit dan apa semuanya, tengok list apa yang fakir miskin kan, ada nama gubernur. Jadi gubernur aku ada nama kat sini. Memang suruh pergi saya, memang tengok rumah miskin dulu kan. Bukan suruh jadi miskin, maksudnya berkhidmat untuk rakyat itu. Sekarang ni yang jadi pemimpin, ahli politik, dia ni VIP, nak jumpa susah kan. Nak jumpa masjid surau pun susah kan. Apatah lagi nak bagi bantuan. Contohlah bukan semua orang kan, sebagian hak kena terima lah. Berbagi faham. Allah sebut dalam Quran, alladzina immakkarnahum fil ard aqamus salah wa atuz zakat. Ya, ni ayat politik surah Al-Hajj ayat 41 ke 42. Tengok. Yang mana mereka ni sekiranya diberikan kepimpinan, diberikan kekuasaan memimpin dalam satu negara, aqamus salah, mendirikan salat, wa atuz zakat, membayar zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan menyuruh perkara ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Nampak? Walillahi 'aqibatul umur, dan kepada Allah kembali segala urusan. Nampak? Ada kaitan dengan akhirat esok, ada kaitan dengan Allah. Kita naik kenderaan, sama juga kita baca doa, subhanalladzi sakhkhara lana, maha suci Allah yang memperjalankan kami hadza kenderaan, wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami tidak ada daya upaya menggerakkannya, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepada Allah kami akan kembali. Apa kaitan bawa kereta dengan kembali pada Allah? Apa kaitan? Doa nanti aja kan. Nampak? Supaya kita ni dalam naik kenderaan ke, masuk rumah kita ke, mana ke, masuk tanda ke, tak kisah doa apa sekali, doa ni semua ada kan. Supaya kita tahu kita dengan Allah ni tak terpisah kan. Batu pilot pun dia nak bawa flight tu, dia baca doa sama dia, subhanallah, maha suci Allah. Pramugari pun sama, maha suci Allah. Takkan doa maha suci Allah hang nak kita tuang agak pula atas flight kan. Maha suci, tadi agak pula kan. Nak pakai baju seksi pula tahu kan. Dia polisi-polisi ni yang kena ubah. Sebab tu suara Islam ini dia bukan dalam masjid surau saja, dia kena bawa dalam parlimen, dalam sidang dun, supaya boleh aplikasi dengan baik kan. Lepas tu dia tak terpisah agama dan negara ini, supaya kita jangan. Ni ada lagi orang dia boikot lagi pelihara, ada lagi. Contohnya Hizbut Tahrir, ada sini Hizbut Tahrir kan. Contoh apa lagi? Macam jamaah kan. Jadi pelik habis pemikiran umat Islam. Sebab apa? Dia nampak ni demokrasi ni bukan dalam Islam. Memang kita tak boleh Islam. Ini wasilah kan. Kita boleh gunakan dengan baik, dan boleh perintah Malaysia dengan baik. Mentadbir. Tengok baru ni Sultan Selangor buat multaqa bersama dengan Mufti Brunei, datang bentang macam mana buat undang-undang syariah di Brunei. Kemudian disebut. Saya pun tak nampak dia, tapi kita minta poin-poin ustaz-ustaz yang ni. Yang paling disebut oleh Mufti ni, dia kata kami nak redha Allah saja, nak dapat redha Allah. Sultan Brunei tu pun yang kaya-kaya ni kan. Bila orang tu push sebagainya daripada Amerika lah, apa semua, TBB lah tuan kan. Dia kata, Sultan pun kata saya nak redha Allah kan. Ni Sultan tu kan,
yang paling kaya kat dunia ni, antara paling kaya kat dunia, nak beli Lamborghini ke Ferrari petik kan. Kita ni tersenarai beri, tak nak buat hudud. Pelik lah kan. Orang tu kaya-raya boleh beli semua benda, nak buat undang-undang jenayah syariah, nak buat hudud besar. Kita ni dah lah apa kedana contohlah kan, tersenarai beri, tiba-tiba hudud tak payah, tak payah buat, tak sesuai kat Malaysia ni. Kita ni masyarakat majmuk, ustaz pun tahu, ustaz pun tahu kan? Sebab yang lebih tahu dia lebih tahu. Tu Ustaz kan? Ini kita memisahkan Islam dan kehidupan dia. Islam ni dia kena jangan dipisahkan dengan jihad, dengan daulah, dengan negara, dengan politik, ekonomi. Wah, dah kita sebut ni, tapi ramai lagi orang dia tak boleh kan? Dia nampak Islam ni sempit. Sebab apa? Terjajah pemikiran kita daripada dulu. Kita ni mungkin dah merdeka, tapi pemikiran ni masih terjajah kan? Arak ke apa semua ni masih lagi dijual kan? Hiburan-hiburan. Kalau dulu ni orang sembah apa, tokong ke, sembah tu jahiliah lah. Orang Melayu ni dulu sembah kubur, sembah penama pantai, pandai mandi safar kan? Pernah mandi safar kan? Dia punya mangkuk tu siap tulis qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nak buang siang, nak buang apa jejak kan? Di Sabah banyak lagi. Kita pun pergi report, kawan kita pergi report kan, Ustaz Jabatan Agama ni nampak Muhammad orang mandi safar apa ni, buat benda-benda khurafat tahyul, mana ada Islam aja kan? Ustaz pun sebut apa? Dia kata bukan orang lain, saya pun mandi sama. Nak buat macam mana? Kita report Jabatan Agama, dia pun saya pun mandi sama kan? Rosaklah kan masyarakat kat situ. Kalau ustaz tu pun dia tak faham dengan baik kan? Cuba ya kita nampak Islam ni dia tidak sempit. Ni kita nak nampak masalah iman ni, bukan iman ni maksudnya semayang, puasa, tak. Iman ni juga kita kena beriman bahawa Islam boleh memerintah. Kita kena beriman bahawa Islam ni boleh mentadbir dalam ekonominya, dari segi sukanya, dari segi hiburannya sebagainya. Tak terpisah. Buat filem-filem drama boleh, ya ikut syariat Islam lah kan? Ni kalau jadi pelakon, hari ni jadi ustaz lah, pakai jubah, pakai semua bagus kan? Tengok akasia lah, cocok lah, rindu awak dua tu batu lah kerana terpaksa aku relakan macam lah, macam tajuk saya tak ingat sekarang ni kan? Berlakon bagus, kadang-kadang jadi ustaz lepas tu, esok lusa dia berlakon jadi minah rempit pula, jadi bosia pula, jadi pelacur pula. Semua benda nak berlakon, pakaian ikut dan semua. Ustaz biasalah berlakon, jangan sebut biasa. Siapa kata biasa? Berlakon tak ada masalah. Yang masalahnya kenapa sampai buat benda yang Allah larang. Kalau berlakon jadi something ke apa, jadi gangster, letak abang tu, abang sungguh letak tuang kopi tu, minum mabuk, rosak. Apa tu berlakon pula, ada adegan lucah lah apa, atas katil lah apa. Dan benda ni orang Islam pun tak nampak benda ni masalah. Dia kata tak apa ustaz tu filem. Apa kita nak kecoh-kecoh? Nampak. Dia dah terhijab. Tu kata tadi. Wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa yang dalam dunia ni buta mata hati, dia tak nampak Islam senang, dia dalam akhirat esok. Wa fil akhirati a'ma wa adallu. Dia akhirat esok lagi buta. Dia tersesat dari jalan yang benar. Kita jangan heret orang Islam sampai sesat jauh kan? Kalau kita sebut tadi mandi safar lah apa, sekarang ni orang tak faham benda tu dah. Ada lagi lah sikit. Sekarang ni orang sibuk dengan hiburan. Dia bukan sembah kubur lah, dia sembah artis, sembah duit, sembah pangkat, sembah tu sembah ni kan? Dia kata saya bukan sembah Ustaz, tu bukan Tuhan tu, artis tu menyanyi atas tu joget-joget, biasalah hiburan kan? Memang kita kata dia bukan Tuhan, memang kita pun tak kata dia kata Tuhan. Cuma bila kita mengagungkan terlebih sangat kan, sampaikan apa saja dia buat, nak buka baju kan, minum arak, konsert sekarang ni banyak bagi arak free kan. Sekarang ni ada banyak pula transgender pula, bapuk maknya apa semua, lelaki je perempuan je lelaki. Dan kalau perempuan pergi tangan, risau tengok ada perempuan kecil diri dia. Dan
tu babak lah tu. Jadi kau mana? Lepas tu duduk sebelah mahkamah. Allah Akbar. Jadi mahkamah syariah ni buang tong sampah ke apa? Ni masalah kita. Kita sebut Islam agama rasmi, kan? Tapi bagaimana Islam itu sendiri? Tak jadi macam ni, tak jadi. Lepas tu duduk bising kat surat khabar. Sekarang ni siapa yang mau minta? Orang Islam ke orang kafir? Orang Islam. Yang jadi hakim, yang jadi peguam dalam mahkamah transgender tu orang Islam ke orang kafir? Islam. Lepas tu tu boleh. Yang rasmi kena arak ke orang Islam ke orang kafir? Oh Islam rasmi, menteri itu menteri. Ambil lah. Rasmi kan konsert-konsert tu. Siapa rasmi? Oh Islam ke rasmi? Sebab dia tak nampak. Cuba suruh mufti ke rasmi boleh tak? Mufti ke rasmi kilat arak, potong lebar. Ada. Mufti pergi rasmi disco, hard rock cafe. Potong lebar. Ada? Tak ada. Kenapa tak panggil? Sebab tak betul. Atau dia tahu tak betul kenapa buat? Ini masalah. Sebab tu Tuan Guru ni Aziz bila perintah Kelantan, wah, sebut bab halal haram sebagainya. Orang tu buat benda khurafat, tahyul, menjudi, azab, zina. Jadi menteri besar, sign surat, tutup semua. Tutup habis semua. Itu penting pemerintah. Jangan pisahkan Islam dengan politik. Sekarang ni kita nak sebut gini. Duk melarang, duk jerit dalam masjid ni pun boleh selesai tak? Selesai. Dia kena berpijak di bumi yang nyata. Kena pegang parlimen 2/3 parlimen. Kena pegang don kita ni, contoh Selangor, Esko ke apa, ataupun berapa banyak don yang ada, kena menang majoriti, baru boleh takbir dengan baik. Masalah sekarang tak majoriti, itu tak boleh. Tak kuat. Walaupun kita duk sebut-sebut boleh, tapi tak kuat. Kena lebih. Tapi orang dah nampak benda ni politik Ustaz. Politik ni dia tak ada kaitan. Ustaz ni mengajar apa ni, kuliah suku ni, politik ke mengajar apa? Kita nak sebut pasal Islam. Jangan kita pisah-pisahkan. Ni masalah kita ni. Bila nampak Islam ngaji ni bab tasawuf, bab akidah, bab fiqh, boleh mengajar bab fiqh, bab akidah, kita mengajar bab tasawuf. Dan domain tarikat boleh, kita buat dia tarikat. Tapi kita tak nak pisahkan Islam ni dan kehidupan. Contoh duduk main Yahana boleh. Sebab apa mana-mana negara dia tak larang Habib ni masuk. Sebab Habib ni dia tak pernah sentuh kesalahan kerajaan yang ada. Dia hanya duduk sibuk dengan qasidah. Itu tak jadi. Kita nak dakwah ni dia amal ma'ruf nahi munkar. Kalau hanya duduk main qasidah begitu saja, selawat alhamdulillah bagus, tak salah. Lepas tu buat ngaji. Tapi pemerintah ni itu tak payah campur lah. Itu hal dia lah. Dia dengan Allah lah. Kita duduk dengan hal kita sudah lah. Ngaji kitab ke apa semua. Boleh lah macam tu. Ini Allah sebut dalam Quran. Lu'inal ladhina kafaru. Lu'inal ladhina, dilaknat orang-orang Bani Israel sebagainya. Ala lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Bani Israel ni, Yahudi ni. Sebab apa? Kanu la yatanahawna an munkarim ma fa'alu. Mereka ni tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Tak mencegah. Nak mengaji macam tu boleh, saya pun boleh. Kita mengaji sana sini, saya sibuk hal dunia, ngaji pun dengan hal kita. Tak ada. Dia tak boleh macam tu. Bila buat macam tu, lagi seronok orang-orang yang merosakkan agama. Sebab dia kata, ni jenis mengaji je, bagus. Jadilah orang yang jenis tarbiyah macam ni saja. Tak payah campur bab politik. Seronok ada. Seronok lah. Sibuk dengan apa? Dengan judi, dengan arak, dengan tu, dengan ni, dengan hiburan, dengan sebagainya. Dia tak jadi ahli majlis, tak jadi PEBT ke dia. Kita tengok banyak sekarang ni, bukan kata di Selangor, jadi mana di Pulau Pinang pun sama. Ada beberapa orang lah tersebut. Nak bagi contoh supaya bagi faham politik ni biar jelas, supaya kita nampak nak bawa Islam, bukan nak bawa kepartian ataupun kita punya taksub kepada seseorang tu, tak ada. Kita nak bawa Islam, bercanggah dengan Islam, siapa pun kita langgar, tak boleh. Biar dia pun dia rakan ahlu contohlah. Tapi di Pinang dia sampai buat judi cyber, sampai dia rampas tanah-tanah orang, nak buat lebih kurang lah. Lebih kurang macam yang lain pun. Saya malah sebut kan.
Dia dah tak setuju. Kan bayar apa situasi itu. Tapi tiba-tiba ada orang pula kuat lain, dia kata kami nak hudud, kami bersama. Kita nak bersama ke tak nak? Tak kisah siapa pun dia bersama, tak ada masalah. Kita nak tegakkan Islam itu. Hendul, tengok hendul. Dia ratah jantung hati. Sayyidina Hamzah robekkan hidung dia, robekkan telinga dia, kan? Robek sebagainya. Benci sangat kena Hamzah, pas nak kena ni. Tapi bila Fathu Mekah, bila Nabi buka Mekah, datang Hindul, mula Abu Sufyan tu datang, untuk menyorok-nyorok pelapon masuk Islam. So, kan? Hindul tu datang. Nabi kalau dia marah, kalau kita macam tu, kalau pas saudara tu pangkat tu macam ayah.